Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila syahda qatani wa ila syarsya'al banjari wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wanshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 23 ni, berkenaan dengan aqiqah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Soal jawab berkaitan dengan aqiqah. Apakah itu aqiqah? Jawab, aqiqah bahawa pada bahasa ialah rambut kepala kanak-kanak yang baru lahir. Akikah tu kena pada rambut kepala tadi, budak yang baru lahir. Itu dipanggil ke akikah pada bahasa. Jadi kanak-kanak yang baru lahir tu rambut dia tak sesuai untuk diteruskan hidup dengan rambut tersebut. Kerana tu agama ajar ke kita supaya dicukur ke rambut budak tadi. Dicukur ke rambut kanak-kanak tadi, kemudian ditimbang ke patu, kira ke timbangnya itu dengan emas dan perak. Seperti mana Nabi SAW perintah kepada Sayyidina Fatimah buat kepada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Jadi kanak-kanak ni bila dia baru lahir, sunat kita azan kepada telinga kanan dan iqamat pada telinga kiri. Lah ni ada artikel tersebar, tak ada nas lah kata suruh qomat, suruh azan. Kita tanggung kata artikel gitu, orang sebab gitu mungkin mengaji tak banyak, dia tak boleh jumpa siap ke dia ni. Kalau mengaji banyak jumpa sangat, bapa tak adanya. Ulama yang terletak hukum kata sunat begini kalau tak ada nas. Jadi Nabi SAW melakukan benda ni pada Sayyidina Hasan. Nabi SAW sendiri ada riwayat kata buat pada Sayyidina Hasan. Tujuan azan telinga kanan, qomat telinga kiri. Lelaki perempuan sama hukum tu. Azan telinga kanan, qomat telinga kiri. Atas lelaki, atas perempuan. Bukan kata atas perempuan kat qomat saja, tak, semua lelaki perempuan sama. Suruh qomat saja ni pada masalah nak solat. Orang perempuan tidak disuruh ke dengan azan. Orang perempuan ni hanya perlu iqamah sahaja. Boleh?
Bagi setengah ulama mengharapkan oleh perempuan itu untuk azan. Kenapa? Kerana ianya menyerupai kelakuan bagi lelaki. Orang panggil hai'ah kelakuan bagi lelaki. Jadi orang perempuan tak boleh azan lah. Jadi tujuan apa azan dia qomat ni? Tujuannya untuk supaya lari setan daripada kanak-kanak tersebut. Sebab ada satu riwayat daripada Imam Baihaqi, selamat kanak-kanak daripada dicabuli oleh Ummu Subyan, iaitu jin perempuan yang mencabuli kanak-kanak waktu kecil. Tujuan azan dan qomat tu untuk nak bagi selamat budak tu daripada dicabuli, diusik, diganggu oleh Ummu Subyan. Ummu Subyan tu kata setengah ulama kena kepada jin perempuan. Jin perempuan hok memek KJL duduk ngosek budak bayi hok baru lahir. Kata setengah Ummu Subyan tu bila kita azan tengok kanan qomat tengok kiri tu, Ummu Subyan tu kena pada apa? Kena kepada penyakit ketika mana kanak-kanak masih kecil. Masa budak tu kecil, dia ada penyakit nama Ummu Subyan, maka nak selamat dibuat dengan cara tersebut. Jadi bila lahirnya kanak-kanak tadi, sunatlah kita baca pada telinga dia, tambah lagi baca inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Ada sunnah kita baca inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Kemudiannya kata setengah ulama, sunat pula lah kita baca ke surah Al-Ikhlas pada telinga dia, baca qul huwallahu ahad. Supaya apa? Supaya awal yang dia dengar tu ialah kalimah tauhid. Itu tujuannya. Kita baca ke surah Al-Ikhlas kepada kanak-kanak tadi. Sebab tu masa duduk mengandung tu lagi, kalau boleh si ibu saat ni tu dah banyak ke baca Quran, baca ke surah Luqman ke apa, ataupun mana-mana surah, molek sekali. Baik, sesat situ. Itu pada bahasa. Adapun pada syarah, akikah ni apa? Akikah ni ialah barang yang disembelihkan daripada binatang na'am ketika bercukur rambut kepala budak. Masa kita duk cukup kepala dia tu, kita sembelih binatang na'am, itulah dipanggilkan dengan akikah. Orang panggil buat akikah. Nak buat korban sesadah ni buat akikah. Apakah dalil bagi disyariatkan membuat akikah? Ambil mana dalil syariat dia nya? Jadi buat akikah ni sendiri pada mazhab kita Syafi'i, hukum dia nya sunat muakkad. Boleh kita sembelih seekor kambing ataupun 2 ekor kambing. Kata Imam Syafi'i, perkataan kata sunat muakkad ni melampaui daripada perkataan 2 lelaki. Mana? Ada setengah kata ulama kata Hasan akikah tu wajib, setengah kata wajib. Kata setengah daripada Al-Lais, akikah itu hukumnya bid'ah. Ada kata wajib, ada kata bid'ah. Jadi pendapat kita mazhab Imam Syafi'i ni iaitu sunat muakkad. Dia panggil menengahi antara 2 perkataan yang melampaui. Hak ni alih sebelah kepada wajib nah, hak ni sebelah pada bid'ah nah buat benda ni. Jadi kita sunat muakkad. Ambil mana dalil? Dalilnya daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghulamu murtahinun bi aqiqatihi. Maksudnya kanak-kanak itu tergadai dengan akikahnya. Gapo maksud kata tergadai ni? Tergadai, al-ghulamu murtahinun bi aqiqatihi. Budak saat ni tu kita kena akikah untuk dia tu tergadai. Gapo maksud tergadai? Maksud tergadai pada hari ini, ni dalam kitab Sabila. Maksud tergadai pada hari ini ialah tiada tumbuh dia dengan tumbuh yang sempurna. Jadi kalau kita tak buat akikah dia, kurang sempurna. Sebab itulah daging akikah, tulang akikah ni, kalau boleh kita jadi kicir tulang dia tu, ambil tafa'u, mudah-mudahan orang panggil tubuh badan dia tu kuat,
tak cepat orang panggil sakit dan sebagainya, jangan duk kicir kata tulis tu. Patut dikata sendi sahaja. Lepas tu kita gula saat itu kita buat mani. Ambil tafaul lagu tu. Jadi ada kaitan dengan anak saat ni. Sebab tu kambing kau pergi kau cari orang molek-molek susah kan boleh. Itu setengah ulama sebut berkenaan dengan murtahinun bi aqiqatihi itu, supaya dia tumbuh dengan sempurna. Berkata Imam Ahmad yang dimaksudkan dengannya ialah bahawa tiada dapat mensyafaatkan kedua ibu bapanya pada hari kiamat. Ni nyanyi lagi. Kalau kita tahu akikah ke anak kita, katanya Imam Ahmad tak dapat beri syafaat. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, al-gulamu murtahinun bi aqiqatihi. Selesai situ. Apakah hikmah dibuat akikah? Tujuan hikmah dia gapo kita buat akikah ni? Jawab, hikmah dibuat ke akikah ialah bagi menzahirkan rasa syukur kepada Allah dan bagi berterusan nasab. Itu tujuan akikah. Pertamanya kita nak syukur pada Allah Ta'ala, sembelih ke kambing. Bukan semua ke tu hari anak tadi kita boleh anak syukur lah. Kau dekuk bahaya kadang-kadang tak sembelih nah. Dan bagi berterusan nasab sani biar dia bagi berterusan. Di antara keuntungan seseorang bila ada nasab, itulah untung dia. Semua amalan anak ada tu tak ada kecuali illa bisalasati sedekah jariyah, sedekah dia, amalan ilmu orang dapat manfaat daripada dia, dan wa waladun salih yad'u lahu, dan anak yang soleh mendoakan dia. Jadi kita syukur pada Allah Ta'ala, kita pun buatlah akikah. Baik, di sini ada permasalahan anak zina. Tak ada boleh. Anak zina siapa dia? Kena buat akikah ke dia? Anak zina akikahnya ibu dia kena buat. Hak sunatnya atas ibu. Sebab apa? Sebab nafkah pun anak zina hak wajibnya ialah ibu. Ibu wajib tanggung anak zina tu. Lepas tu pok tak wajib. Pok tak wajib. Bapa pok tak wajib. Kerja zina tu tidak diiktibar pada syarat nasabnya. Bukan anak kita. Bila tidak anak kita, tak ada wajib anak kita nak tanggungnya. Bukan wajib kita. Berdosa demo buat kerja pada demo tinggal. Berdosa kau mana bukan kewajipan kita anak zina tu. Bahkan anak zina saat ni tu, kalau kata dia tu perempuan nak menikah dengan kita pun sah tu. Tak, mazhab kita Syafi'i anak zina. Jadi kewajipan nafkah ibu, maka tuntutan buat akikahnya ialah ibu. Ya, anak zina ni tak ada istilah bapuk, tak ada bapuk dia tu. Batu tak nak dengan kita. Jadi hok kata atas ibu ni atas pendapat Ibnu Hajar pada kitab Tufah dan Syekh Ramli dalam kitab Nihayah. Ibnu Hajar dalam kitab Tufah, Syekh Ramli dalam kitab Nihayah kata begitulah. Dan kata Syekh Khatib Syarbini dalam Mughni, kena molek. Tak sunat ibu bagi anak zina tu buat akikah. Atau tak boleh buat. Apa tak boleh buat? Kerana menambahi aib dan malu. Duk zina tu aib malu sangat dah. Tiba-tiba buat akikah siap nah. Orang kata daging apa ni? Orang daging akikah. Bukan nak siapa tu lelaki. Malu dah kita ada anak ni cakap zina tu. Nya buat akikah nak pula kata Syekh Khatib. Tak payah lah weh. Waktu menambahi pada malu kita pula. Aib sangat dah. Ini buat akikah pula. Siapa yang dituntut mengerjakan akikah? Jawab, mereka yang dituntut mengerjakan akikah ialah mereka yang wajib di atasnya menafkah akil furu.
ayah wajib nafkah anak, datuk wajib nafkah cucu. Tak ada ayah. Mana seperti ayah dan datuk yang diambil daripada harta dirinya, diri ayah dan datuk. Jangan ambil harta anak, ambil harta ayah dan datuk lah. Moga dia wajib untuk menafkah. Dia kata malah tak payah, moga pakai sunat. Dan jangan diambil daripada harta kanak-kanak. Orang nak pergi kanak saat ni tu masuk dari tabung haji lah. Cukup 1,500 boleh daftar, lalu dah buat haji. Dan jika dia ambil juga, kalau ambil juga hak anak ni buat akikah, maka tiada harus yakni haram dan wajib atasnya man. Ayah tak kena ganti rugi. Apa dah ambil harta anak gitu? Tak boleh. Sunat melakukan korban jika kaya. Hak suruh buat ni. Kalau kaya seperti kaya pada masalah kaya pada masalah zakat fitrah, iaitu seperti bahawa adalah dia daripada orang yang lazim memberi zakat. Ni tindih hak soalan sebelum ni ada ni hak sebelum ni tu. Soalan, bilakah waktu akikah? Tindih bila sunat melakukan korban jika kaya seperti kaya pada masalah zakat fitrah, iaitu seperti bahawa adalah dia daripada orang yang lazim memberi zakat fitrah dahulu daripada lalu masa sebanyak-banyak nifas. Ayalah dah ni melakukan akikah ni, buat akikah, sunat melakukan akikah jika kaya. Kita betul dah ni ada pada korban. Sunat melakukan korban yang ni akikah saat ni, sembelihan akikah jika kaya. Seperti mana? Seperti kaya pada masalah zakat fitrah. Zakat fitrah lagu mana? Zakat fitrah wajib atas orang yang ada lebih daripada belanja. Maka akikah pun sama lah. Ayah saat ni kalau ada lebih maka dituntut. Kalau tak ada lebih tak dituntut. Gitu. Seperti bahawa adalah dia daripada orang yang lazim memberi zakat fitrah dahulu daripada kaya saat itu dahulu daripada lalu masa sebanyak nifas. Sebanyak nifas berapa hari? 60 hari. Jadi selagi mana dia tu ada kemampuan dalam tempoh tersebut, maka dituntut atas dia tu untuk melakukan akikah untuk anak dia. Bilakah waktu bagi akikah? Masuk waktunya dengan keluar kanak-kanak daripada rahim. Bila anak keluar boleh dah nak akikah. Hari tu lah anak boleh. Dan afdal disembelih pada hari ke-7 daripada hari kelahiran. Yang moleknya hari 7. Nak kira hari 7 tu lagu mana? Daripada lahir. Mula daripada wiladah dia, jika tidak daripada malam. Kalau malam tak kira. Malam, contoh kata semalam beranak. Ada. Semalam tak kira lah kemarin tu. Mula daripada hari ni. Kalau kata Jumaat malam Sabtu beranak, kira dari hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Hari Jumaat pula sunat kita sembelih. Lepas tu katakanlah Jumaat, kebetulan dengan yang berkorban Jumaat ni. Baik, katakanlah hari Jumaat tu kita sembelih, kita tak nak bagi lagi daging, tak nak masuk lagi. 2-3 hari lepas tu baru nak masuk. Tak ada masalah. Tapi maulidnya hari dulu lah. Hari Jumaat kita sebenarnya lagi akikah. Hari tu lah kita masuk, kita bagi. Yang boleh bagi. Dia bukan kita panggil orang makan. Tu asalnya. Nak panggil orang makan pun tak ada masalah. Cuma yang bolehnya akikah ni ialah kita masuk dan kita bahagikan. Soalan ke-48, adakah luput tuntutan akikah jika mati anak? Ini ada ramai orang tanya pocik-pocik.
Anak dia mati tak ada buat akikah lagi dah. Yang biasakan sakit masa kecil ni lah baby ni. Tiada luput akikah walaupun mati anak dahulu daripada hari ketujuh sekalipun. Anak mati hari pertama, hari kedua lagi mati dah. Tak ada hari ketujuh mati dah. Tak luput buat akikah, buat lah. Ustaz anak mati buat akikah. Nak ayat kata tuntut sunat tu ada lagi lah. Buatlah. Demikian juga tidak luput akikah jika dilambatkan daripada hari ketujuh. Tak apa. Dan berkekalan dituntut akannya akan buat akikah tu bagi mereka yang dituntut, yang ni ayah dan datuk tu mengerjakannya hingga balik kanak-kanak tadi. Apakah hukum jika tidak dibuat akikah hingga balik anak balik pun tak ada buat akikah lagi? Jawabnya guru tututan akikah bagi mereka yang wajib menafkahkan kanak-kanak itu. Ayah datuk tak ada tututan dah. Kalau nak buat masa anak sebelum pada balik, dia balik tak ada tututan dah atas dia. Rugilah pahala tadi. Pahala sunat muakkad. Lebih mana sunat muakkad? Super korban ni sunat muakkad. Oh ni pun sunat muakkad. Ni. Dia lain dengan sembelih biasa duk bagi daging biasa tu. Dan sunat baginya mengerjakan akikah bagi mereka sendiri setelah balik jika belum dikerjakan. Kita bahas ni balik tanya ayah dengan mak kita. Mek buat dah akikah kau kan? Kita balik dah kan? Mek kata tak buat lagi, tak ada duit. Dah dia kata tak buat lagi, maka kita pun tak buat juga. Sebab apa? Kita pun tak ada duit. Kita pun tak ada duit lagi. Nak tengah ada duit buat lah. Tentu dia tak kita dah untuk buat. Tanya supaya nak buat dah kita je. Duit tak ada. Nak belajar sains dunia tu pun gitu tanya. Ning lima dah. Sekali ke pula tu. Nye jual pula. Memang jual. Boleh jual. Jadi adakah tuntutan akikah anak lelaki sama dengan anak perempuan? Anak jantan anak perempuan dia sama ke? Jawabnya disunatkan bagi anak lelaki 2 ekor kambing dan bagi anak perempuan 1 ekor sahaja. Habis tu deh anak jantan dengan anak perempuan. Ada pun selain daripada itu, daripada bilangnya tadi, maka sama sahaja hukum bagi anak lelaki dan anak perempuan sama. Boleh. Seperti azan pada telinga kanan, iqamah pada telinga kiri, sama. Ni azan disunat anjur-anjur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, anjur. Tadi banyak-banyak lah masuk tu pula letih kita. Qamah sunat bersegera. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dak mana awak mengaji lah. Lain kau. Sama dah dah. Ni kau nak sumpah azan. Tak boleh, tak kena. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah tukar sampai pula dah. Asyhadu an la ilaha illallah. Qamah cepat-cepat. Oh itu datang masjid dah. Anjur tu dulu lah. Nek Mekok. Kita yang sekolah kita belajar ya. Lebih juga atas demo dah lah. Nek mengaji lagu mana? Jadi kita tak si amal yang kita buat tu tidak dengan cara hak kita mengaji. Kita nak hak kita buat tu dengan cara kita mengaji. Jangan tunggu okey. Ni tak balik India, tak balik Pakistan lagi, sini lagi. Awak balik dekat gini tu. Kebetulan hak yang tunggu tu hak tak mengaji juga. Nek. Tengok dulu.
Baik saja. Adakah tutupnya akikah anak lelaki sama? Sama, kecuali ada bilangnya saja azan tengok kanan, qomat tengok kiri, pada tengok kiri serta mencukur rambut dan menyedekah ke emas atau perak seberat timbangnya rambutnya. Lepas tu belah mulut wikore alik. Wikore alik belah mulut bukan kita. Ni selawat ke Nabi pun tak ada lagi hari ni. Belah mulut anu. Jadilah anu atau selawat ke Nabi juga sallallahu alaihi wasallam. Cari orang juga. Nek belah-belah anak kita ni orang hok tak ada duk kecek kosi, orang hok sehari-hari dia penuh dengan zikrullah, selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru ada keberkatan anak kita. Sebab tu buat selawat gapo semua tu tujuannya gapo? Tujuan benda hok mula-mula anak kita dengar tu benda molek belaka. Selawat ustaz tak ada Nabi ajar selawat tu boleh sallallahu tak ada. Patu hak adanya mana? Rumah nyanyi lagu mesti. Anak kecil lagi nugung-nugung tak apa tu. Tu tak apa tu bukan bid'ah tu ustaz. Kosok masyarakat kita ni bukan sebab orang tak kerti agama. Orang agama duk mengajar masuk ke. Atuk lah lebih lagi selawat ke Nabi tak masalah. Ada tu heta tu ke selawat ke Nabi bila? Ada tu ke bila? Ada larangan ke bila buat belah mulut anak jangan diselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengaji mana dah gitu. Ada budak mana-mana tu. Patut diri selawat Nabi. Dia kita ada masalah rasa takzim membesar pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah ke? Seorang tu guru ni kan. Dia ni tak larat dah bangun. Tapi duk buat dengan Habib Ali ada Syekh Nazir apa ni. Orang kata dia sesak. Tapi boleh sesak dia daripada kita kata sesak ni. Bapa dia kadang-kadang tak cekak saat ni bila duk buat sebut nama Nabi SAW bangun diri tak boleh nak bangun dah sallallahu alaihi wasallam duduk semula. Kita nak sesak selawat pun dah Muhammad gitu ya. Hati tak sesak tu sesak naik syekh hari ni dan yang masuk panggil kita panggil tu ni. Adakah tutupnya akikah anak lelaki sama dengan anak perempuan? Jawab sama dah, bilangnya saja. Apakah hukum bagi anak yang khunsa? Anak khunsa lah ke mana ustaz Ada pun hukum bagi anak yang khunsa hukumnya seperti anak perempuan. Tulis molek atas pendapat Ibnu Hajar. Ya kita di sini atas pendapat Ibnu Hajar lah. Atas pendapat Syekh Ramli hukum seperti lelaki. Maksudnya bilangnya nak korban anak sebelah tu berapa ekor. Supaya lelaki. Waliyadzubillah dia boleh khunsa. Susah. Ada dua alat kelamin. Dia khunsa sini khunsa muskil ni bukan khunsa wadih ni. Khunsa muskil. Itlaq khunsa dari kitab fiqh khunsa muskil lah. Khunsa wadih ni jelas dia ada dua alat kelamin tapi yang jadi itu jelas. Jantan khotina. Khunsa muskil ni dua-dua jadi. Tak jelas. Tu orang panggil muskil. Adakah kambing yang diperbuat akikah sama dengan kambing yang dibuat korban? Sama kok. Syarat sah pada akikah sama dengan korban. Buat akikah sama dengan korban. Iaitu mana? Pada masalah umum serta selamat daripada aibnya. Sebab ada orang tanya, dia mau tanya lagu mana? Masalah akikah ni. Dia mau tanya masalah akikah ni kalau kata kambing tadi tu ada aib, ada cacat. Lagu mana cacat dia ni? Ada kudih. Boleh ke tak lawan akikah? Tak boleh. Sebab tiap-tiap benda yang tidak sah pada korban tidak sah juga pada akikah.
berkudih bagi lembu, kambing buat korban tidak sah, maka tak sah juga pada akikah. Dan pada sunat dibahagikan kepada fakir miskin, sunat kita bagikan lembu korban, lembu akikah pun sama, sunat kita bagi. Bezanya mana? Tetapi pada masalah akikah, sunat dibahagikan daging yang telah dimasuk. Itu ya beza dia. Dan dimasukkan dengan yang manis. Tak bolehnya kita memanis bergula kau. Dan jangan dipatokkan tulennya. Apa tujuannya? Tafaul, mudah-mudahan anak kita ni tak perlu badan dia kuat. Jangan patok tulen. Serta sunat diberi satu pohon kanan yang mentok kepada bidannya. Pohon kanan tu ambil biko tak bidan. Gak lo ni doktor lah, doktor je sambut tu. Gaji mahal dah bayar bagus dah swasta. Tapi hukumnya begitulah, sunat biko tak bidan. Mungkin bidan waktu dulu tu dia tak ada terima gaji. Apa kita kata? Kalau kita bahas lah, menyamai kodok doktor sekarang dengan tok bidan. Tu maksarah dah tu. Tu kita kata ya tadi, kena wipeh hak turah dulu. Hak turahnya sunat daging pohon kanan tu wi kotak bidan, sebab hang ni bahagian molek ni. Waktu Nabi SAW suka. Sunat wi kotak bidan. Hak je sama anak. Lepas tu sekarang ni sunat kotak daging pohon kanan tu kita wi kotak tu hak menyambut anak kita. Siapa nak kena jawab tu? Bapa awak semua. Bapa awak semua kena jawab. Sama. Sama-sama. Tapi kena ayat lah. Ilat kat mana kata sama? Sama. Kenapa? Saya rasa lah. Mau rasa tu. Main gaji sini. Tak apa. Itu deh. Baik. Jadi bak akikah pun sama dengan korban. Lagu mana? Afdalnya 7 ekor kambing. 7 ekor kambing. Dah, ya anak jantan 2 ekor, anak tina 1 ekor. Tapi lebih dekat 7 ekor kambing. Ataupun 1 ekor utuh. Kurang sikit 1 ekor lembu, 1 ekor biri-biri, 1 ekor kambing. Dah. Ataupun bersyarikat pada unta. Hak tu hak kurang benar dah. Jadi kalau kita nak buat akikah anak, kita ambil bahagian daging korban tahun ni. So dia tu kita nak buat atas nama akikah. Hak tu paling kurang molek dah tu. Tak molek sekali dah. Boleh sedap, kurang molek. Kemudian lagi nya kambing, biri, lembu, naikkanlah kata. Adakah boleh menjual daging akikah? Korban memang jelas tak boleh nak jual. Akikah tidak boleh dijual daging akikah. Tak boleh jual juga. Ingat tak boleh jual juga daging akikah ni. Termasuk kulitnya. Kulit dia pun tak boleh nak jual. Belulai kat ni. Tidak boleh dijual daging akikah, termasuk kulitnya sekalipun tak boleh. Dan juga akikah itu akikah yang sunat sekalipun. Ini orang panggil royo. Bukan royo. Sehingga hak sunat pun tak boleh. Apatah lagi hak wajib. Lagi lah tak boleh kita nak jual. Apakah sunat yang dilakukan pada hari ke-7 dilahirkan? Sunat dibuat pada hari ke-7. Yang pertama sunat dibuat akikah. Akikah hari pertama boleh buat dah, tapi afdalnya hari ke-7. Yang kedua mencukur rambut kepalanya, sama ada lelaki atau perempuan. Dirondolkan semua rambut kepala ni. Ni kita gunting sikit je. Tak kau boleh habis semua ni. Bukan habis gunting. Imbang. Bayar seberat emas atau perak. Allah, nak beli pempuh lagi, susu lagi. Nah, kalau ada lebih lah. Nak mikir pempuh susu dekat biar. Tujuannya apa? Tujuan pasal ni lah. Nak syukur sangat-sangat pada Allah Ta'ala. Kita buat amal jariah.
Supaya hari kelahiran kita lah. Hari kelahiran kita syukur. Saya ni umur 30 dah, 40 dah. Syukur kita buat hari kelahiran dengan kita jamu ke orang. Warna ni hari ni kami golek. Oh, syukur pada Allah Ta'ala. Gitu je. Nak kena orang yang hadir kita. Ada. Jadi berat pula orang pula nak kena jamu kita. Kita jamu orang. Mana awak ni suka benar hari ni? Alhamdulillah ni hari lahir saya ni. Saya syukur saya kepada Allah Ta'ala. Beri lagi saya hidup, beri lagi iman, beri lagi taat. Jadi antara taat yang Allah Ta'ala beri pada saya dapat menjamukan manusia dengan memberi makan. Ada afshus salam, at'imu ta'am. Nabi suruh kan beri makan. Besar pahala tu beri makan. Yang ketiga, menamakannya dengan nama-nama yang elok. Beri nama anak comel. Dan boleh juga dinamakan pada hari yang pertama. Boleh dah letak hari pertama, boleh dah. Seperti mana sebut pada hadis, letak kaki di bawah. Innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Kamu esok di pada masyarakat dipanggil nama kamu dan nama bapa kamu. Maka perelokkanlah nama-nama kamu. Picom nama. Ini nama tak tahu hari mana. Nama Google lah. Nama lu. Kau pun tahu mana lagi. Macam-macam Indonesia kau banyak. Masuk berita. Kadang-kadang nama kat Allah kita mikir. Jugulah. Tak. Mungkin rasa kalau anak lahir musim corona 19 ni rasa buah anak corona 19 bin dollar dah rasanya. Apa? Sebenarnya nak ingat nama anak tu lahir musim corona. Betul wasngati punya pok. Corona bin virus. Oh, bunuh nama. Moga hopok saat ni dak zaman dia tak ada virus. Tuk dia gitu tak nama virus. Boleh anak corona keturunan virus berlaku. Ibnu virus. Diletak nama yang baik seperti Abdullah. Comel kata nama hamba Tuhan. Abdul Rahman. Nama tu dulu Abdul belakang. Abdul Wahab dikecualikan lah. Abdul Wahab tu guyung lah Abdul Wahab. Abdul Wahab tu guyung. Dan sekalian nama-nama Allah Ta'ala itu Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Wahab, Abdul Wadud itu Abdul Fatah. Boleh berlaku. Sebab tiap-tiap nama disandar pada Allah tu nama Nabi kita berlaku tu. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Tu katanya ulama. Maha suci Allah Ta'ala yang memperjalankan hamba-Nya. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Nya Allah. Tetap ramai Allah. Nama Allah 99. Nama Nabi begitu tak kau? Allah Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim. Nabi tak kau. Sebab Tuhan menetapkan nama abadi. Dia bapa Nabi SAW tu yang akak begitu mau martabat bapa. Kerana rasul abadi. Satu ketika Allah Ta'ala tanya Nabi Ibrahim AS, "Hei Ibrahim, siapa kamu?" Nabi Ibrahim jawab, "Aku Khalil. Aku kekasihmu. Aku Khalilullah." Allah Ta'ala tanya Nabi Musa, "Hei Musa, siapa kamu?" Kalimullah. "Hei Isa, siapa kamu?" "Aku Ruhullah." Kelak-kelak belakang, lari. Bila tanya Muhammad, "Siapa kamu?" "Aku Abdullah." InsyaAllah. Aku hamba Tuhan. Kerana ketinggiannya Nabi SAW pada merendah ke diri dia, maka Allah Ta'ala naikkan Nabi SAW daripada 9 Nabi-Nabi yang naik. Wastawat alal judi. Batera Nabi itu berlabuh atas bukit judi ni. Bukit judi. Bukit judi. Wastawat alal judi tu. Bapa atas bukit tu berlabuh. Bahtera saat ni.
Bapa. Sebab satu tiko Allah Ta'ala nak ayat kata Batra Nabi mana? Nabi Nuh. Akan berlabuh di antara bukit-bukit ni. Jadi bukit-bukit masuk ke mereka hak akal. Akulah aku tu sebab aku tinggi. Hak ni kata aku besar. Bukit judi rasa dia rendah tak ada bergapo. Tentu dah tidak berlabuh di atas dia. Kerana rasa kerendahan diri dia, Allah Ta'ala melebihkan dia dengan nak diberlayarkan berlabuhnya bahtera Nabi saat ni di atas bukit tadi. Begitu juga kata Syekh Nuruddin. Dia saya ingat kita duduk mengaji dulu. Cicing ni dipakai pada anak di hari sunnah ni. Kita pakai sini takut cabut ni. Tak apalah pakai sini. Sunnah laginya masuk dalam batu mata. Bapa banyak-banyak jari ni. Apa? Sebab dia suruh tak ada diri dia ni. Ni hebat ni jari ibu dia. Ni jari penunjuk. Ni jari dia tinggi sekali ramai-ramai. Ni jari mana? Anak jari nak agak gambarnya anak jari. Nak jari keriking. Atas satu Allah Ta'ala letakkan dia dengan hiasan tadi. Begitu jugalah aku buat begitu juga dengan dengan siapa? Mula-mula Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, duduk di pondok siapa? Duduk di rumah siapa? Nabi pindah hijrah ke Madinah ke? Rumah siapa dah? Allah sallallahu sudah kecoh ni. Nabi hijrah mula-mula utah duduk depan rumah siapa? Arqam Joloko. Sudah kecoh tak dapat batu. Kuat lagi batu Arqam tu hok duduk usrah ni. Apa? Bangah. Lama usin ni pula. Saya lupa semati ni. Tolong saya. Abu Ayub. Abu Musa. Abu Musa Al-Asy'ari. Jodoh kau. Jodoh kau jangan mula. Jodoh kau. Tak ada orang yang masuk ke sini. Adik-adik. Abu Ayub tak ingat juga. Abu Ayub Sa'ad tak ingat lagi. Kan Nabi SAW masuk utuh saat ni. Nabi SAW kata tak payahlah mengerik. Sebab buat munafik pun nak ingat juga. Biar duduk di rumah dia. Nabi SAW mengingat. Bila masuk saat ni, berhentilah utuh tu di situ. Nabi pun mengingat di situ. Kalau saya nak cerita ni kita apa? Dah gitu, bakal tengok nakal gitu. Kalau saya nak ceritanya berkenaan dengan bila Nabi SAW tidur situ. Bapa banyak-banyak rumah tu duduk situ. Sebab kerendahan rasa Nabi ni tak akan duduk di rumah dia. Saya orang biasa. Kerana kerendahan saat ni Allah Ta'ala tinggikan martabat dia. Tidak ke nama Abu Ayyub Al-Ansari? Tidak. Jadi maksud katanya kalau kita tinggi ke orang panggil rendah ke diri kita, Allah Ta'ala akak ke diri kita. Anak abdi aku hamba dia, bukan orang lain aku ni. Aku tak erti, aku bodoh, tak tahu. Apakah sunat yang dilakukan hari 7 cukur rambut, menamakan nama baik Abdullah, Abdul Rahman. Istimewa pula bila diberi nama Nabi seperti Muhammad, tak nama Muhammad.
Siapa yang letak nama anaknya Muhammad, wajib syafaati, wajib dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahmad, Ibrahim, Musa. Makruh dinamakan dengan nama yang jahat atau mubarak. Mubarak ni tak jahat, tapi makruh juga. Selamat makruh juga. Sebab katanya ulama, bila orang kita tanya selamat ada, oh selamat tak ada, tak selamat. Ini tak selamat, tak ada berkat. Mubarak tak ada, tak ada berkat. Jadi tak sih jadi gitu. Jadi tak boleh jugalah untuk mubarak kau selamat kau. Itu atas pendapat lah kita kata. Dan tidak dinamakan dengan Abdul Nabi dan Abdul Rasul, tak boleh. Khilaf bagi pendapat Syekh Ramli. Dengan dihukum harus jika dikosakkan dengan tabarruk. Tabarruk tak apa. Serta sunat membaikkan nama anak perempuan seperti Khadijah, boleh. Anak perempuan Fatimah, Maryam dan sebagainya, itu boleh. Yang keempat, ditahnik dengan tamar atau sesuatu yang manis. Itu tahnik. Siapa dia tahnik? Biar galing lah. Orang soleh. Tengok sahabat lepas pada anak yang beranak kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilakukan oleh orang soleh atau orang alim dengan cara dikunyahkan, kemudian diambil dan digosokkan pada langit kanak-kanak itu, supaya mendapat berkat yang bercampur airnya asal, airnya asal yang masuk ke dalam perut kanak-kanak, air liur dia. Ada dia punya ni, air liur dia kuat dak berzikir, kuat dak baca Quran, kuat dengan agama ni, masuk bawa kepada kanak-kanak tadi. Anak gitu. Aneh. Di lombong sebab tu efek benda tu memang ada kesan. Sebab tu seboleh-bolehnya kalau kata minum susu ibu, tu boleh. Tapi kita dah tak sempat gapo, kita kena beli susu binatang dah lah. Ada. Jadi pembentukan dia tu kurang molek dah. Kurang molek aneh. Yang kelima, dilumur sesuatu yang harum pada kepala kanak-kanak, ambil nyuk hari kau sapu kepala. Dia makruh dilumur dengan darah akikah, makruh ni. Makruh haram. Dia tanya gitu, makruh haram. Ambil darah akikah tadi kita lumur atas kepala, makruh haram. Dia tanya. Makruh dalam kitab kata. Dalam kitab Sabila anda boleh 235 muka surat ke 235. Tiada haram perbuatan melumurkan darah, tak haram. Kerana ada dalam riwayat hadis dhaif menuntut perbuatan tersebut. Dilumur darah hakikah atas kepala budak. Ada riwayat hak dhaif lah, tak buat. Kerana itu kata setengah mujtahid bahawa yang demikian itu melumurkan darah, melumurkan darah itu sunat hukumnya. Tak payah buat lama kita buat pula. Cuma nak kata ada pendapat saat ni. Ada sabila pun ada. Sebab tu kata makruh lumurkan hak darah saat ni. Tak haram. Sebab ada pendapat kata sungguh melumurkan dengan darah saja. Ya melumur darah ni kok perbuatan jahiliah dulu, okey. Ya bolehnya kita ambil dengan wangi-wangi lah lumur. Jaga duk buat tu. Duduk perhatilah kalau kita ni anak kau gapo jaga. Kalau ada bulu kau gapo kau gunting cukup habis pala minyak wangi ke apa, tak ada dia mau sapu. Kita kena cek dia wangi saat itu sapu atas kepala anak kita. Biar ada keberkatan. Minyak zaitun kok sapu. Gitu jaga. Apakah hukum menamakan anak yang keguguran dan yang mati? Orang tanya, balik rumah kat macam-macam orang tanya. Sebab tu orang pun kalau balik rumah kat nasi makan piah. Nak mana? Bukan saya tak sedap juru ustaz, tapi kat makan piah sebab kat orang tanya hukumnya, saya nak jawab. Saya nak jawab. Ada pok bandi arak nakal juga. Jadi orang tanya dia hukum, yang pakai piah, pakai sebel, pakai macam lain. Orang tanya hukum tu, kata wallahu a'lam, aku tak reti. Batu pakai piah sebel. Dia gerak lah, dia ambil piah sebel, dia tak kambing.
Itu kambing. Yang kata pun tanya lah dia. Tanya kambing tanya. Dia malas laju kau dah nanya. Aku pakai pias kepel jadi kena boleh jawab semua soalan. Jadi tak apalah, bakar dah pias kepel pun balik rumah. Tak ada masalah apa. Tak kerti jawab kata Wallahualam. Dah. Kalau pakcik kata Allah adik semua benar Wallahualam. Ayat ke dia, pakcik Wallahualam ni sepul ilmu dah, separuh ilmu dah. Separuh ilmu lagi saya tak ingat. Ayat kata gitu dah. Separuh ilmu dah Wallahualam. Dia Wallahualam ni amanah ilmu dah. Jangan bagi kita tak cerak, kita tak kerti, kita tak mengaji, kita tak ingat, kita tahu, kita jawab saja. Itu tidak ada amanah dalam ilmu kita. Jawab Allah, tak ada malu. Ini Malik orang tanya berpuluh soalan. Berapa soalan jawabnya? Nak mendidik kita, nak mengajarkan kita, jangan kita malu nak sebut Wallahualam, kerana itu amanah ilmu kita. Tak boleh jawab, nak jawab juga. Jangan. Ni. Apakah hukum menamakan anak yang keguguran? Dia mati. Sunat menamakannya jika dizonkan sudah ditiupkan ruh anak kita saat itu. Kalau kita tahu kata dah ditiupkan ruh, pada waktu itu sunat kita letak nama. Apakah nama yang sesuai bagi anak yang jika tidak diketahui lelaki atau perempuan? Kita tak cakap lelaki ke perempuan. Nak tak nama apa? Sunat dinamakan dengan nama yang patut bagi keduanya, seperti Asma, Hindun, Unaidah, Kharijah, Talha, Umairah, Zurah dan seumpamanya. Boleh rujuk dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Soalan ke-57. Apakah hukum memotong tali pusat kanak-kanak dan berkhitah? Lagi mana ni nak gerak tali pusat dengan berkhitah? Apa hukum dia? Wajib. Sebelum pada tu, tanda sikit sebelum pada tu. Dalam kitab Sabila sebut sunat cukur rambut setelah daripada akikah. Sunat ni. Sunat cukur rambut setelah pada akikah. Comel bahasa tu kita tengok. Ni kita dah ada jaga akikah dulu ke cukur dulu ke. Ni. Jadi hak biasa kita nak buatnya cukur rambut tu setelah akikah dah kita buatnya. Cuma kita tak niat pada tututan agamanya begitu, tak dapat pahala. Biasanya bila orang cukur rambut panjang orang jadi akikah dah. Dah. Itu sunatnya begitulah. Dan sedekah emas dengan berat rambut jika tiada dengan perak. Tak ada perak, sedekah dengan emas. Ada. Iyalah. Kalau ada emas, emas. Kalau tak ada emas, perak. Sebab hadis sahihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Sayyidina Fatimah berbuat demikian kepada Sayyidina Husain dan sedekahkan dengan perak. Sebab waktu itu susah dengan emas. Jadi hak mana kita mampu kita beri. Baik, soalan yang 7, wajib kodok terak tali pusat dan khitan. Wajib dipotong tali pusat kanak-kanak selepas daripada dilahirkan. Wajib ni. Dia wajib berkhitan pada lelaki. Orang lelaki wajib kena khitan. Dia perempuan ada wajib setelah pada balik. Dan berakal lepas pada dia balik dah, dia berakal wajib. Tetapi sunat disegerakan pada hari yang 7 daripada hari kelahirannya. Boleh buat kecil weh. Orang Arab ya sunat kecil lagi. Kita sunat kecil lagi ni budak-budak. Ada budak-budak sunat besar dah. Budak-budak puan ada. Tak wajib bunyi tu budak puan sunat masa besar. Ya sunat masa kecil. Budak jantan biasa duk bunyi sunat masa besar. Ni. Dia sebenarnya boleh lagi masa kecil. Masa kecil tu kita sunat. Gerak mulfah dia tu. Apakah yang dituntut bagi dikerjakan bagi fitrah diri seseorang? Diri kita ni apa dia hak agama tuntut. Sunat bagi setiap orang yang pertama bahawa dilumurkan pada badannya dengan bauan sunat. Kita ambil benda-benda bau, kita resek tubuh badan kita. Lebih-lebih lagi hari Jumaat ataupun tempat-tempat kita nak berkumpul, agama wajib supaya tak menyakiti orang lain.
Ni kadang-kadang nak mari masjid pun makan boyok, makan durian, isak kokok. Dia lagi sebatai. Tak. Setengah orang tu nak pergi subuh pun dia lagi sebatai kokok. On the way nak pergi. Jadi kalau kita nak mengaji lah tak kena lah benda-benda gini ni. Dia jadi orang panggil mengganggu orang lain pula pada solat. Mengganggu orang pada solat. Sebab tu di antara kekuzuran datang jemaah ialah berbau. Pada kita bang tak ada nak basuh apa semua mari masjid. Di antara kekuzuran tak payah mari. Dia ganggu lain kita bagus dah mari masjidnya waktu sebagainya. Tapi bau pada kat Allah tak ada gamu. Orang lain mana pasal orang lain. Tak pencemaran bau tu. Tak boleh lah buat gitu. Jadi sunat kita pakai bau-bau ni. Biar adalah botol kasturi kau gapo. Orang jantan sunat pakai bau hok keras. Orang Tino sunat pakai bau hok lembut-lembut. Biar jadi lembut kata. Orang Tino pakai keras jadi yang abe. Jadi abe dia. Oi. Abe pakai lembut. Iya. Ya betul kau dah. Abe pakai kerasnya bau tu. Adik dia tu pakai lembut-lembut lah. Biar bunyi seorang molek sikit. Oi, makan. Adalah tu yang tak lagi kedai kopi tu. Pergi makan air tangan janda. Yang kedua, memakai celak dan terlebih eloknya celak asbahani. Makan celak. Allah, kita orang agama pun tak lekat sunnah. Dekat aja celak. Tak ada golongan tabligh dak lah. Ada golongan ni. Enggak celak. Celak tu apa ustaz? Dia kena sekeh lah. Kalau sahabat tahan ni kena sekeh betul. Tiap-tiap satu mata 3 kali dengan dimulai dengan kanan. Saya cedek. Dulu saya mengaji mahal, dulu saya ada cedek dulu. Duduk cedek-cedek lah. Duduk cedek-cedek. Saya ni bukan majlis MPP kau apa mahal dulu. Saya cedek lah pada MPP yang ada sekarang. Cuba perwajibkan kepada pelajar benda-benda sunnah Nabi SAW. Susah kau perwajibkan, rasa tak susah. Orang agama tu apa dia? Daftar masuk sekolah daftar masuk sekolah. Pertama biar letak kena beli ini mochi apa ni? Bawang, minyak wangi, kasturi. Bapa kena beli? Ni sunnah. Sunnah bagi orang awam, wajib bagi orang yang cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada. Terkejut mochi ni. Beres. Kita beli. Hanya kedua beli hari. Apa ni? Ni celak. Cik dia kata apa saya awal-awal tidak ramai orang rumah tidak mata rumah celak tu orang agama meninggal benda ni. Banyak MPP kita ni sebelum kita bersara daripada MPP kita ni biar tinggal kesan ke orang lain. Zaman dulu tak ada orang buat, zaman kita buat hingga orang berterusan ada buat. Semakin sayang pada Nabi SAW, maka sebab itulah pahala ganda bagi kita di akhirat esok. Guna mulai masa ada puasa. Perwajib. Sekolah agama kena perwajib. Sekolah agama semua sekolah ke bahasa tak ikut. Baik letak nama sekolah ke bahasa kalau salah betul lah. Kalau salah betul. Ayo baru ke budak-budak pondok. Duk main siapa kau malai. Kata mung kalau nak main baik pergi masuk sekolah sukan. Duduk pondok lebih kau nak main. Baik pergi masuk sekolah sukan biar tentu jadi atlet negara. Ni masuk pondok tekan kau main, rugi masuk. Dunia tak boleh, akhirat kau tak boleh. Tak ada hal ini main. Ni masuk sekolah sukan. Gitu jaga dia. Memotong kuku wajib. Daftar lah ni pelajar tahun 2021. Minyak atar wajib, celak wajib, kerak kuku wajib.
Nak kena pinjam saing nak ke apa? Ke hukum ke memang ajaran agama kita do. Tak ke hak tu nak ajar. Suruh wajib mencabut bulu ketiak. Mencabut kena ada tanya, wajib kena ada tanya. Cabut bulu ketiak. Tanya. Mencukur bulu ari-ari kena ada. Bisa cukur. Mah ada kasar ustaz cabut. Agama cabut. Ni tak suruh hak ni disetel tu. You buat bengong ke? Bulu hari-hari ni sunat kita cukur. Oh, Masya Allah lah. Kena ada bisa cukur ni, bisa cukur pun tak ada. Cukur dulu. Dan mencabut bagi perempuan jika tiada kesakitan. Itu dobek. Orang Tino boleh cabut. Tahulah sakit tak sakit, wallahualam. Yang kena digunting bulu misai ketika berhajat hingga nyata bibi mulutnya, dia makruh mencukur sekaliannya. Cukup apa ye, nampak orang Tino kita tak boleh juga jantan ni. Apa? Oh, misara ada janggut, tak ada gapo, muka puluk putih sepuh, kamu tukar ni abejak ya. Abejak. Ni. Abejak kuasa dua lah okey. Nak betul lah. Nama lagi jatuh. Nak jatuh ke apa dia? Boleh ada tinggal-tinggal. Boleh cabut-cabut, boleh guting-guting. Jadi hak mana daftar ada daftar tu? Punya atas apa lagi? Celak mata, sikat rambut. Warna gitu mau tertik dah ni. Nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa cukup. Ni kata tiba tahu ni. Gunting nak hias-hias sikit. Jangan siapa tak nampak bibi mego. Jadi pun cerita kata, oi, tak nampak gerumul. Insya-Allah orang Islam bukan gitu lah. Sampai kuku banyak-banyak depan bukan Islam. Islam ada cara dia. Makruh menambahkan mengejarkannya apabila perlu, dan terlebih makruh apabila menambahkannya lebih daripada 40 hari. Tak ada cukup, tak ada puting, makruh. Tak ada kerak kuku, makruh. Apa 40 hari tak tahu jadi apa lah. Kalau biasa tak kerak seminggu tu pun ada dah tahi kuku. Kalau 40 hari tak kerak, alik sana tahi kuku ada. Sana tahi kuku. 59. Apakah hukum mencelak rambut dengan warna hitam? Jawabnya haram mencelak rambut dengan warna hitam bagi laki dan perempuan kecuali bagi berperang. Pergi tu kena lah. Tak, ni hok gubel habis pergi. Yang suka kau kapi. Apakah hukum menginaikan tangan bagi laki? Orang jatuh dia inai tangan nak menikah ke apa? Bukan hukum dia haram menginai tangan dan kaki bagi laki dan khunsa jika dia ada hajat. Kalau ada hajat tak apa. Soalan ke-61. Apakah hukum mencabut uban? Jawab, makruh mencabut atau mencukur uban dan tiada mengapa meninggalkan dua ujung pisah. Tak apa, tak jadi makruh. Boleh dah? Tu tulis sikit hak akikah ni. Tanbihun satu peringatan, tulis sikit. Akikah nazar atau ta'im wajib sedekah sekaliannya. Mentok. Akikah nazar dan ta'im supaya korban ni wajib sedekah ke mentoknya. Dah wajib sedekah ke mentok. Muktamad bagi Ibnu Hajar pada Tufah dan dalam Majmu' dia asal kitab Rawdah. Kena bagi kambing ke apa tu? Kambing ini untuk akikah. Kita kata kambing ini ta'yin tu. Atau kita menazar dapat anak kita nak buat akikah, nazar. Tak, bagi Allah atas aku buat akikah apabila aku mendapatkan seorang anak. Wajib. Lepas tu wajib pergi belakang sedekah. Betul-betul. Tak payah masuk. Dan muktamad pada Syekh Islam Zakaria Al-Ansari dan Syekh Khatib dalam Mughni dan Nihayah, akikah dinazar seperti tidak nazar. Ada khilaf itu. Akikah kalau dinazar seperti mana tak nazar akikah.
Maksudnya ke apa? Tak wajib sedekah mentah, hanya wajib sembelih jua. Kita ambil kami sembelih ya, pada cukup. Nampak tak? Dia tidak suka nazar. Pendapat pertama suka nazar, pendapat kedua tidak dihukum dengan nazar. Baik, saya soal jawab masalah sembelih. Gitu terus sekian lagi dah. Nih, terus sekian lagi. Berapakah rukun bagi sembelih? Rukun bagi sembelih ada 4. Zabih, tukang menyembelih. Zabihun, binatang yang disembelih. Alatuz zabihi, alat kita sembelih. Dan nafsu zabihi, iaitu sembelih. Diri kita sembelih itu memutuskan halqum dan meri. Apakah hukum mengetahui makanan yang halal dan yang haram? Wajib kalau kita tahu makanan itu makanan halal atau makanan itu makanan haram? Jawab, hukumnya fardu atas setiap orang seperti datang warid hadis bagi menegaskannya. Ayyulah min nabata min haram fannaru aula bih. Itu jelas. Mana-mana daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka api neraka itu lebih utama baginya, bagi orang tadi. Sebab tu kita kena tahu makanan ni makanan haram ke, makanan ni makanan halal ke. Jangan ikut makan, orang makan kita makan. Kita tahu. Apakah syarat bagi tukang yang menyembelih? Zabihun. Ni orang panggil syarat bagi rukun. Dah, syarat bagi rukun. Tiap-tiap rukun sembelih itu dia ada syarat dia. Mana syarat bagi sah rukun yang pertama? Zabih. Syarat dianya beragama Islam atau ahli kitab. Ahli kitab pun tak apalah. Yang kedua, tiada halal jika kafir kitabi yang tidak diketahui keadaannya atau yang disyok badannya pada kitabi dia. Kita tak yakin dia ni betul ahli kitabi atau tak, tak boleh. Demikian lagi tidak halal sembelih yang murtad, orang murtad. Orang murtad tak boleh kita nak terima ke sembelih dia. Waliyadzubillah. Bila sebut benda-benda tak molek, sunat kita nyata ke doa jangan minta berlindung daripada benda tersebut. Waliyadzubillah. Murtad berapa cara murtad? Murtad dengan 3 cara. Sama ada pada pegangan, ataupun pada perkataan, ataupun pada perbuatan. Murtad seseorang. Majusi tak boleh juga, dan yang menyembah ke berhala. Apakah hukum daging binatang yang terbuat di tengah jalan? Kita tengok ada daging binatang tengah-tengah jalan, boleh ke tak kita ambil? Jawabnya, hukumnya haram dimakan jika tidak diketahui siapa yang menyembelih. Tak boleh, kecuali dijumpai pada tempat ramai orang yang halal pada sembelihannya. Jadi kalau kata tempat tu tempat orang kafir belaka, kita jumpa daging tak boleh nak ambil makan. Tapi kalau tempat tu tempat orang Islam, kita jumpa daging, boleh ambil makan. Ambil makan pun ya kira hatta luqatah lah. Hatta luqatah kita tengok bab masalah luqatah tadi tu, kalau barang tak tahan lama kan kita makan tak suibaz je lah. Tapi kalau barang tu barang tahan lama, duit dan sebagainya, tu kita kena umum sampai ke setahun. Tengok pada bab masalah luqatah tadi lah. Atau telah diberitahu oleh orang yang halal sembelihannya bahawa dia yang menyembelih, ataupun kita jumpa tempat orang kafir cuma ada orang Islam kata lembu ni daging ni daripada lembu saya sembelih. Ini tak apa, boleh juga. Soalan yang ke-6, apakah hukum bila berkongsi menyembelih mereka yang halal sembelih dengan mereka yang tidak halal sembelih? Orang kafir dengan orang Islam pakat sembelih. 1, 2, 3 apa gerak kek ni? Kek air jadi lah. Dah pakai dua tangan tadi. Hukumnya haram. Hukumnya haram bila sepakat orang kafir dengan orang Islam.
Tak boleh. Sembelih kena orang Islam. Jom pergi lembu tak apa orang kafir. Sembelih tu. Kerana kaedah bila bercampur yang halal dengan yang haram, maka menanglah yang haram. Idza ijtama'al halal wal haram, ghulibal haram. Apakah hukum jika yang memegangnya orang kafir dan yang menyembelihnya orang Islam? Boleh kalau orang kafir je pergi ya, kita je sembelih. Jawabnya halal daging sebelah itu. Itu tak apa. Soalan yang berlapis, apakah hukum jika anjing orang kafir menangkap beruang? Tak masalah anjing. Anjing apa ni? Anjing mu'allam. Anjing hok dapat diajar. Ataupun kita anjing beruang lah. Anjing beruang boleh, tak ada masalah anjing beruang ni. Cuma masalah isunya orang tanya anjing orang kafir. Dia kita tangkap binatang perburuan. Boleh ke tak kita nak makan binatang buruan tadi? Jawabnya hukumnya halal dengan tiada khilaf. Ada khilaf ulama halal. Jika yang menyembelihnya ialah orang Islam, syaratnya hak sembelih tu orang Islam, bukan kafir lah. Seperti yang disebut dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, kata boleh. Ya tak apalah bila orang Islam sembelih, tak apa dah. Nak dia orang Islam. Apakah syarat bagi binatang yang disembelih? Ini masalah rukun yang kedua. Binatang yang disembelih zabih. Tadi zabih. Ni zabih. Jawab syarat bagi zabih tadi, binatang disembelih. Disyaratkan bagi binatang yang disembelih itu bahawa ia binatang daripada jenis yang halal dimakan. Tak kira lah binatang na'am tak na'am, tak apa. Hak disyaratkan binatang na'am tu masalah korban. Ni masalah ni tak ada na'am, tak apa. Binatang liar tak pun tak apa. Dan yang mempunyai hayatul mustaqirah. Apa hayatul mustaqirah? Kehidupan yang tetap. Lawai bagi harakat mazbur, nyawa-nyawa ikhlas. Kata alih. Adanya hayatul mustaqirah pada permulaan sembelihan. Ada. Seperti yang diiktimad, yang dipegang oleh Syekh Khatib Asy-Syarbini dalam kitab Mughni Muhtaj dan Syekh Ibnu Hajar dalam Tuhfatul Muhtaj. Dia kata begitu. Apakah alamat atau kata ciri-ciri bagi binatang yang mempunyai hayatul mustaqirah? Nak cek mana? Ni tanda saja, ni tanda. Di antara alamatnya ialah kuat geraknya ketika disembelih. Tu maksud kata dia tak ada tenaga hingga hidup berguguk gelepar. Dan memancuk darahnya, pacuk darah tadi. Atau memadai dengan kuat geraknya sahaja bagi pendapat Imam Nawawi. Imam Nawawi kata walaupun darah tak pacu pun tak apa, asalkan kata bergerak yang kuat. Tengok di bawah kaki, nota kaki itu disebut dalam Matla'ul Badrain, memadai dengan salah satu daripada kedua alamat itu saja atas kaul yang muktamad. Atas pendapat yang kuatnya ada salah satu ya, tak bergerak kuat tapi darah memacu. Dikirakan adanya hayatul mustaqirah. Soalan 71. Apakah hukum binatang yang terkena runtuhan? Ada gempa bumi, jatuh bangunan, tanah, bukit, atau dilanggar kereta, atau memakai racun yang membinasakan segera. Beza dah, garis molek membinasakan segera. Ada racun hak tidak membinasakan segera. Kalau membinasakan segera, dia ada jenis orang panggil racun-racun hak mati selalu tu. Hak tu tak boleh dah bila yang makan. Tak melek pun yang mampu dah. Kalau hak tak mematikan segera ni, dia ambil makan masuk. Hak tu tak apa. Jawabnya hukumnya halal. Boleh juga. Halal dimakan jika sewaktu sembelihan ada hayatul mustaqirah. Ada lebihlah, ada hayatul mustaqirah. Maksud katanya kalau kena langgar kau, makan racun kau, ada hayatul mustaqirah lagi.
Dan jika diyakini matinya selepas sesaat sekalipun tak apa. Yang penting masa kita sembelih tu ada lagi hayatul mustaqirah. Ada kehidupan yang tetap lagi. Apakah hukum binatang yang sakit makan racun yang tidak segera mematikan? Atau rumput yang memberi mudarat? Jawabnya tidak disyaratkan ada ayatul mustaqirah pada permulaan sembelihan, bahkan memadai dengan harakat mazbuh saja. Boleh tengok dalam kitab Sabilal Muhtadi kata begitu. Apakah hukum jika dikeluarkan isi perut binatang itu setelah disembelih dan sebelum dikeluarkan ruh? Jawabnya tiada mengapa. Hanya makruh hukumnya seperti makruh mematahkan lehernya ketika itu. Ya gini. Binatang kita meleh, lepas tu kita keluar dari isi perut dia. Tak ada keluar ruh molek lagi, kita keluar dari isi perut dia. Hukumnya makruh, sah. Lepas tu tulis sikit beza. Jika bersamaan dengan sembelih, maka tiada halal. Tak ada sikit. Kalau bersamaan kerak tekuk dengan keluar ke isi perut bersamaan buat, maka tu tak boleh. Kalau kata sembelih dulu baru keluar isi perut boleh. Tu boleh rujuk kitab Sabila muka surat 238. Tengok balik. 238. Apakah hukum menyembelih binatang pada belakang leher yang dikuasai atas menyembelihnya pada pihak hadapan? Ya kerak binatang. Ambil kambing lain pula. Ambil kambing lain pula. Boleh ke tak gitu? Boleh ke tak? Nanti lu saya nak tengok dulu kitab soal jawab korban akikah dan sembelihan. Oh, kitabnya hilang. Maka hilanglah ilmu saya. Ini akan tadi. Oh, Masya Allah. Bila dia balik dalam pengajian apa pun balik sudah dah ijazah kau diberi kau diploma kau gapo balik ngomong. Tak banyak ni. Balik Mesir kita banyak. Kena sambung tengah jalan. Mereka tadi kata tak apalah, ambillah atom dah lain. Kitab jangan. Kalau tuan-tuan ambil kitab saya bakal kitab saya, habislah ilmu saya. Berapa ayat dari mana tadi? Kata, mung ni. Berapa jadi tok guru? Ilih berapa? Ni. Kalau kata kitab mung tak ada terbakar, hilang ilmu dia mung. Teruk gitu. Ada. Jadi ilmu tu dari kitab. Kata kita, anak kita ada dah ilmu. Yalah orang ngaji dok dobek kitab takut, okey. Nah, orang kalau ngaji kita dobek dekat tak ada lah, lebih pada mah begok. Kalau dobek betul lah, kalau dobek lukis gambar orang, gambar pokok tu waktu. Beri pokok nasi. Email kata dari balik menung. John lo ketua pokok ya, ketua pokok ngajar. John lo ketua pokok ngajar. Maka itu apa putih. Ingat habiskan ilmu hak dia mengaji. Kita sebuti tak ingat sebuti tak ingat malah. Allah laku. Kekuatan ilmu orang dulu tak serupa ilmu orang sekarang. Nak ada hemah lagi mana ada dengan alim ulama pun tak ada. Nak ada hemah ke mana? Kekuatan iman tu tak ada lah, tak ada. Apakah hukum menyembelih binatang belakang leher? Jawabnya hukumnya haram. Ada video kambing keropok atas kepala ni. Boleh ke tak? Jawabnya haram kerana menyeksa binatang. Dan jika disegerakannya seperti diputuskannya, putus lalu. Akan hal kondem meri padahal diperoleh hayatul mustaqirah pada permulaan memutuskan keduanya, maka halal memakannya. Cepat. Gerak sekali laku. Halal makan. Jadi maksud katanya, kalau kita gerak depan putus apa oleh dia makruh.
Ataupun kita patuh leher kau lepas pada sembelih makruh. Tapi kalau kita mari ambil kat belakang ada haram serta tak sah kalau lambat. Kalau cepat sekali putus dengan hal dia memberi, maka jawabnya sah, tapi haram perbuatan saat ini. Kerana apa? Kerana menyiksa ke binatang. Boleh. Apakah hukum sembelih binatang yang dilanggar yang membawa kepada cepat mati pada kebiasaannya? Tidak jangan cepat mati. Padahal ia masih bergerak ittirari. Ittirari ini maksudnya dia bukan sengaja bergerak. Ya apa kita kelip mata ni kan kadang-kadang bukan kita nak kelip, kita kelip sendiri. Atau orang panggil ittirari. Ittirari ni orang panggil perbuatan tidak di bawah kawalan kita. Jadi binatang sana untuk bergerak lagi, tapi bergerak tu bukan jenis ikhtiari, cuma ittirari dan tercampur darah dan terpancur darah atau bergerak yang kuat setelah sembelih. Boleh kalau kita makan, hukumnya haram disebabkan tiada hayatul mustaqirah. Walaupun ada pacu yang kuat, walaupun ada pergerakan, tetapi kalaulah dipandai kepada orang panggil tepuh lori, langgar lori yang sekira-kira kita kata wajib mati dah. Hak jenis gini kalau sembelih pun ia tak jadi. Ngapa dia hayatul mustaqirah? Makna hayatul mustaqirah ialah ada ruh pada binatang itu dan melihat, bertutur dan bergerak yang ikhtiari. Itu orang panggil hayatul mustaqirah. Seperti yang tersebut dalam kitab Hasyiah Syargawi ala Tahrir, dia sebut gitulah. Nak cek hayatul mustaqirah, ada roh bergerak, melihat, bertutur yang jadi ikhtiari bergerak sana, bukan ittirari. Kalau ittirari tidak ada hayatul mustaqirah. Walaupun pada waktu sembelih kita tu ada alamat hayatul mustaqirah sekalipun, dia tak kira dah. Sebab memang tak ada hayatul mustaqirah. Waktu nak sembelih tu. Jadi tanda tu tanda palsu dah lah. Apakah hukum binatang yang disyak padanya mempunyai hayatul mustaqirah? Kita tak cegah. Binatang tu ada lagi kena hayatul mustaqirah. Hukumnya haram juga. Masya Allah. Haram disembelih walaupun ada alamat terpancur darah dan bergerak yang kuat setelah disembelih. Tak kira hal tu. Sebab kita duk ragu-ragu, ada ke tak hayatul mustaqirah? Kira tak ada. Walaupun masa sembelih tu dia bergerak kuat, dia pancur darah. Masalah kita solat zuhur, ni perumpamaan dia nya. Kita solat zuhur dalam keadaan kita syok, ragu-ragu pada masuk waktu zuhur, maka hukumnya tidak sah melu. Tapi cegah ke berapa masa zuhur? We cegah. Kalau kita serak masuk dah kali, kita pun maya tak sah. Dan jika setelah solat kita dapati telah masuk waktunya sekalipun, memang nyata kata masuk dah waktu sekalipun, yang kita tak jadi. Oleh panggil kebetulan, bukan betul. Dia nak buat ibadah ni biar betul dengan piawai dia, syarat-syarat dia. Apakah syarat bagi alat untuk menyembelih alatul zabhi? Disyaratkan baginya alat sembelih ni mesti adalah ia tidak berbisa. Kalau berbisa maksudnya ada benda lain mematikan atau beracun, tak boleh. Dan mestilah ia tajam yang menukarkan sama ada dari besi, emas, tembaga, batu, kayu atau kaca, melainkan tulang gigi atau kuku kerana hadis. Tulang gigi kuku tak boleh, tiga ni ya. Tulang gigi kuku tak boleh. Kaca tak apa, kaca. Ma anharad dama wa dzukira smullahi alaihi faquluhu laysa sinna waz-zufur wa sa'uhaddithukum an dzalika amma sinu fa azmun wa amma az-zufru fa mudal habsha. Apa-apa yang mengalir ke ia apa-apa akan darah dan disebutkan nama Allah atasnya,
maka mana makanlah kamu akan dia boleh makan. Sebut nama Allah. Dan bukan ia benar kan ni, gigi dia kuku. Kalau gigi kuku tak boleh. Dan lagi aku terangkan kepada kamu daripada yang itu gigi kuku saat ni. Adapun gigi maka ia itu tulang. Dan kuku maka iaitu, dan ada pun kuku lah. Dan ada pun kuku maka iaitu pisau penyembelih Habsyah. Tak boleh gigi kuku. Oleh musannif rahimahullah ta'ala, sikit lagi. Apakah hikmah ditegah menyembelih dengan tulang? Bapa tak boleh sembelih dengan tulang? Hikmahnya supaya tidak terkena najis dengan tulang. Kerana ia tulang makanan jin. Dan kerana itu, kerana tak boleh nak sembelih dengan tulang juga, ditegah ke istinja dengan tulang. Kerana dia makanan jin. Jin nak makan Allah, ada perisa tambahan dia kata. Tak sedikit. Apakah hukum membaca bismillah ketika menyembelih? Hukumnya sunat dan terlebih afdalnya kita baca bismillahirrahmanirrahim. Dan makruh sengaja meninggalkan membacanya, baca bismillah, basmalah. Ada pun tegahan pada ayat memakai sembelihan yang tidak menyebut nama Allah itu, muradnya yang dikehendakinya ialah yang disebutkan nama berhala. Okay, Nabi SAW kata tak boleh makan pihak tak disebutkan nama Tuhan. Kalau gitu mana kita kata bismillah ni sunat? Wajib. Dak, bapa kata tak wajib. Sebabnya murad pada hadis tak boleh nak makan yang tak disebut nama Tuhan tu ialah makanan yang disebutkan nama berhala. Masa sembelih tu dia tak sebut nama Tuhan, tetapi sebaliknya disebutkan nama berhala, maka makanan tu daging tu tak boleh makan. Kerana apa tidak wajib baca bismillah ketika menyembelih? Apa tak boleh? Bapa tak wajib. Tidak wajib kerana Allah Ta'ala mengharuskan memakai sembelihan ahli kitab. Tuhan mengharuskan makanan ahli kitab. Dan kebiasaannya ahli kitab ni mereka tidak membaca bismillah. Dan kerana Nabi SAW membenarkan memakai sembelihan mereka yang disyak membaca bismillah atau tidak. Orang ahli kitab ni kadang-kadang tak baca, ada orang baca. Nabi SAW bui kita makan makanan sembelihan daripada ahli kitab, menunjukkan kata bismillah tu tak wajib. Kalau wajib tentulah Nabi tak bui makanan ahli kitab, tak bagi makan sembelihan daripada ahli kitab. Tapi Nabi izin itulah menunjukkan kata makanan hak tak disebut dengan bismillah sah. Asal kata jangan kita tukar dengan nama berhala je. Apakah hukum sembelihan kanak-kanak bermayis setiap orang gila? Jawabnya ni pada kaul yang azhar ni halal sembelihan, halal. Kanak-kanak yang belum memayis, yang gila dan yang mabuk kerana ada kosak sengaja pada perbuatan dia. Tak boleh. Ni sembelihan. Dah. Mana masalah korban tu? Ada dah hak budak hak tidak memayis. Saat dia keluar apa dah? Sudah. Soalan 20 minit. Adakah memadai apabila diwakilkan kepada seorang muslim yang mumayyiz? Memadai mewakilkan kepada seorang muslim yang mumayyiz, tetapi tiada sah diserahkan bagi kafir dan bagi yang belum mumayyiz. Masalah korban.
Masalah sembelih halal sembelih kanak-kanak yang belum memayyiz. Anak beza. Takut tak rasa. Bak korban tak boleh. Bak korban ni kan syarat khusus pula. Bak sembelih sah dah. Dia kata ni halal sembelih kanak-kanak yang belum memayyiz. Tak ada kau budak belum memayyiz sembelih lembu. Kalau ada yang gila dan yang mabuk ni sah juga weh. Kerana ada kosa mana sengaja bagi nak sembelih. Lepas tu tanda sikit bersalah bagi yang tidur. Tidur tidur kalau dia tidak sembelih lembu dia tak rosak. tak jadi. Tu boleh tengok semula lah ni. Tak berapa cerak jolok kau ni. Boleh tengok Sabilah muka surat 242. Ni. Adakah halal anak yang belum ditiupkan ruh yang ada dalam perut ibu binatang disembelih? Tak ada tiup ruh lagi. Kita sembelih mak dia. Jawabnya tiada halal anak yang belum ditiupkan ruh. Dia alaqah dan mudghah atas pendapat yang pertama. Ada khilaf lah. Kalau tiup dah ruh boleh. Kalau tak ditiupkan ruh lagi tak boleh atas pendapat pertama. Kita kata saya kalau makan kalau kata ada pendapat lain. Apakah hukum anak yang keluar dari perut ibunya yang ada hayatul mustaqirrah? Kita melih mak dia keluar pada perut mak dia. Maka disembelih, jawabnya disembelih anak yang keluar dari perut ibunya yang ada hayatul mustaqirrah. Soalan 84, apakah hukum anak yang keluar dikeluarkan kepalanya dan padanya ada hayatul mustaqirrah, kemudian disembelih ibunya dan mati anak itu sebelum sempurna keluarnya. Tak ada keluar, kita bunuh dah moh dia saat ni. Dia baru dah lepas dah. Dah. Lepas tu mati hak anak saat ni. Jawabnya anak yang tersebut hukumnya halal kerana keluar setengahnya seperti tiada keluar. Ia kira apa tak keluar lagi lah. Dia dah lepas dah. Ni, kita melih mak dia ni, mak dia saat ni. Dia pun mampu juga hak anak saat ni. Boleh makan ke tak boleh? Ni, dia kira apa tak keluar lagi. Binatang yang belum keluar pada perut dia, kalau lah dah ditiupkan ruh boleh makan. Maka dia ada wajib disembelihkannya, tak wajib disembelih anak sana. Makan kita je. Apakah benar sunat ketika sembelih? Sunatnya menajam pisau sembelih tetapi tidak ditajamkan di hadapan binatang korban. Kita berhenti situ dulu tak apa dah. Kita berhenti dulu, kita makan mayat dulu, lepas tu kita sambung sikit berkenaan dengan cara nak sembelih. Cara nak sembelih dia perlu ayat sendiri. Wallahu a'lam.